McPie ni dia naik ni ya, dia naik pacak daripada harga beberapa belas sen yang kita detect, yang saya detect awal dulu. So saya ada challenge untuk anda dan untuk saya sendiri. Okey, seandainya subscriber ini mencecah 100,000, okey, saya akan keluarkan sejumlah duit iaitu sebanyak RM100,000. Okey, yang mana sebahagian daripada 100,000 iaitu RM50,000 kita akan sumbangkan kepada orang yang memerlukan dan sebahagian lagi RM50,000 kita akan buat giveaway. Macam mana, on tak on? Okey, so anda kena bantu saya untuk share saya punya channel YouTube di media sosial masing-masing. So kepada anda yang belum subscribe, so boleh lakukan dengan segera, iaitu dengan pergi ke sebelah kanan ini dengan klik button subscribe, kemudian anda boleh klik button tombol loceng dan on untuk all notification supaya setiap video yang saya upload anda tak terlepas. Okey, sebab dia akan bagi notification kepada anda. Okey, satu lagi, kalau anda jumpa iklan macam ni, okey, gentle, tolong jangan skip iklan. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang semua. So hari ini saya banyak dapat soalan daripada grup-grup ataupun daripada trader-trader berkenaan dengan satu counter ni lah. Okey, counter McPie. So pagi tadi TJ ada share, ni adalah daripada TJ ada share. McPie ni dia profit sehingga RM500 dalam masa beberapa minit sahajalah. Okey, so memang McPie ni tengah trending naik dan dia ada share dekat dalam YouTube berkenaan dengan intraday trading plan dia lah. Okey, dan kemudiannya kita ada share tanya kat korang. So yang respon sekarang ni baru ada 3,000 lebih saja. Dalam ni ada 13,000. So mana lagi yang balance pun saya tak tahu. Okey, saya just nak share berkenaan dengan McPie ni. Okey, MAC McPie. Okey, counter McPie. So kalau kita tengok pada counter McPie ni, dia naik ni ya, dia naik pacak daripada harga beberapa belas sen yang kita detect, yang saya detect awal dulu. Sekarang ni dia dah naik sehingga 42 sen dan tak ada tanda-tanda lagi untuk penurunan. Tapi anda kena tahu satu benda. Okey, benda apa? Iaitu counter ni naik. Okey, kalau counter yang normal dia naik macam ni tau. Dia naik. Ya, saya buat drawing. Okey, kalau counter yang normal dia akan naik macam ni ya. Dia naik. Kemudian dia retrace. Lepas tu dia naik. Okey, kemudiannya dia retrace. Naik, retrace, naik, retrace. Sekarang ni dia naik dan tak ada retrace langsung. So orang nak tanya saya, boleh ke dia naik ni sampai harga berapa? Sampai harga berapa dia nak naik? Right, so kalau kita tarik Fibonacci dan sebagainya pun semuanya dah tak valid dah. Okey, dia dah naik se-maksimum yang mungkin. Mungkin ni dah sampai maksimum dah. Dia dah naik sampai 44 sen ni. So bagi saya counter macam ni, bila saya tengok counter ni naik tanpa henti, dia dah break satu law apa, iaitu law rubber bandman theory, iaitu setiap counter yang naik mestilah membuat retracement. Okey, so jika suatu counter tu naik tanpa membuat retracement, dia dah break law. Bila dia dah break law, nanti bila dia turun, nanti dia turun sedahsyatnya macam dia naik. Okey, so anda boleh tengok, saya teringat satu counter yang lebih kurang macam ni dahulu. Okey, contoh satu counter tu counter Huan dah. So counter ni dulu ni pada 2018. Okey, sekarang ni counter ni dekat bawah. Okey, counter ni dekat bawah. Hari tu dia ada naik, tapi sekarang ni dia dekat bawah. Cumanya saya nak imbas kembali pada 2018. Siapa yang tak ada lagi trading dalam ni, mungkin tak tahulah. 2018 kita bulan 1 lah. Bulan 1 dulu. So dia naik macam ni lah. So dia naik, mula-mula dia naik elok. Okey, so dia naik elok. Dia naik, kemudiannya dia retrace. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia retrace. Selepas itu dia naik
tanpa retracement. So sebab tu saya kata bila naik tanpa retracement, masa dia naik kita boleh entry, tak ada masalah. Alright, tetapi kalau bila dia tengah turun tu, rasanya anda perlu cut loss segera mungkin. Okey, sebab dia punya kejatuhan boleh tahan. Sebab dia tak naik cara normal tau. Orang saham mana dia naik macam tu saja. Okey, dia ada naik, dia ada buat retrace, kemudiannya ada naik, ada buat trade. Yang ni adalah counter yang sihat. Okey, counter yang naik dan buat retracement. Okey, dia naik turun, naik turun, naik turun. Sebab tu kalau anda lihat, kalau ada counter tu naik, tak ada turun, jaga. Kalau kita takut kita beli tu time dia dah nak turun. Okey, saya bukan nak cuba menakutkan anda, cumanya saya kata kalau masa dia turun nanti, maknanya dia buat candle merah tu, kalau patut lepaskan pegangan, lepaskan pegangan tu. Okey, sama yang macam akan berlaku dekat MACPAI ni. Okey, so dia naik bila sebelum ni tak ada apa-apa. Okey, sebelum ni tak ada apa-apa. Okey, bila dia naik tu, dia naik tanpa henti. Okey, dia tak ada buat retracement. Bila tak ada buat retracement, dia macam sesuatu yang tak normal lah. Okey, so dia naik tanpa henti. Ni dia naik tanpa henti. Okey, kita takut nanti dia buat retracement, dia dahsyat sangat. So kalau dia nak buat retracement, okey, so kalau dia nak buat retracement, sekejap saya ni dulu. So kalau dia nak buat retracement, kita akan ambil Fibonacci. Okey, kita ambil Fibonacci. Kita ambil Fibonacci, kita letaklah worst case kita letak dekat shadow. So kalau dia nak turun pada level 38.2, dekat sini dia nak turun. Okey, sekitar 27 sen ni kalau dia nak turun. So kalau dia nak turun 27 sen tu, maknanya berapa jauh dia nak turun tu. Okey, so kita tengok berapa jauh dia nak turun. Sekejap, mana? Okey, so kita tengok daripada atas ni, kalau dia nak turun sehingga 27 sen tu, lebih kurang 16 sen setengah kejatuhan. Baru orang kata itu adalah Fibonacci level. Itu adalah tempat retracement yang kukuh untuk dia bounce balik semula. Ataupun paling tidak pun adalah pada 61.8. Itu pun dah poset penurunan. So kalau kita masuk hentam, dia naik kan, masuk hentam, tapi apabila dia turun, kita takut nak cut loss. Saya takut jadi macam ni lah. So saya kata bukan tak boleh masuk, boleh. Kalau dia tengah naik boleh masuk, tak ada masalah. Tapi kalau dia tengah merah nanti, ataupun dia turun mendadak tu, jangan teragak-agak untuk cut loss. Okey, antara counter lain, counter yang pump M down ni, contoh counter Iris rasanya dulu. Ini saya cerita lama dululah. Saya tak tahu sama ada anda dah masuk ke tidak dalam saham ni. Oh, tak ada dalam data ni. Dulu dia adalah pump and dump ataupun counter apa, counter daya ke? Bukan, counter, saya dah terlupa counter tu. Ada satu counter yang dia memang naik, kemudiannya dia turun tanpa henti. Okey, sehinggalah sekarang ni lah. Saya dah terlupa dah, tapi dululah 2 ataupun 3 tahun lepas counter tu. Saya betul-betul dah tadi saya ingat, lepas tu saya dah lupa. Bila nak buat recording ni saya dah lupa. Okay, so kalau naik macam ni, okey tau. Dia naik, retrace ni ya. Kalau counter tu bergerak macam ni, okey, dia naik, kemudiannya dia retrace, kemudiannya dia naik, retrace, lepas tu naik, lepas tu ada buat major retracement, lepas tu naik balik, retrace. Ni normal. Okey, so kalau counter macam ni, okey, masuk, tak ada masalah. Okey, dia buat major, dia naik dia pun naik yang ada merah. Okey, naik yang ada merah. Dia jangan naik semua hijau, profit je.
Yang tu yang kita takut tu. Kita takut kena dump balik. Yang tu yang dikatakan sebagai pump and dump. Macam ni. Tapi macam ni pun masih ada ni lagi lah. Masih ada, orang kata masih ada merah. Tapi kalau kita tarik Fibonacci, okay, Fibonacci kalau kita tarik sampai ke atas ni, kita tengok dia retrace ni kat mana, 38.2. Sebab tu saya kata 38.2 ni adalah tempat killer untuk bounce. Okay, sebab tu orang kita kalau dia jatuh, mungkin dia akan jatuh sekitar 38.2. So bab yang Fibonacci ni adalah satu bab topik yang lain. Tapi yang saya nak cerita ni adalah berkenaan dengan kalau counter tu turun, jangan tanya saya boleh cut loss ataupun tidak. Lakukan tindakan tu segera. Okey, jangan bertangguh. Sebabnya lagi anda bertangguh, lagi banyak anda loss nanti. Alright. Ataupun kalau anda tak cut loss boleh. Tapi kalau dia buat new low dan new low, dia jadi macam ni ya. Okey. So sehingga satu tahap baru dia bounce balik. Ni lama lah nak tunggu. Dia bukan tak boleh anda cut loss, atau bukan tak boleh anda nak hold lama-lama, boleh. Tapi anda punya saham tu, anda punya modal tu sangkut lama dekat situ. Okey, dan anda tak boleh buat pembelian lain, anda kena tunggu counter tu naik balik. So lamalah makan tahun, dan anda stuck dekat counter tu bertahun-tahun. Okey, kalau macam ni lah contoh kalau kita beli kat counter ni pada pada 4 bulan 10 2018, dan dia bounce. Contoh kita beli paras ni ya. Contoh lah 95 sen. Okey, dan dia bounce dekat sini. Ni bulan 10 2018, bulan 10 2018 yang dia start bounce dekat sini. Bulan 9 2019, dah setahun dah. Okey, dah setahun, tapi dia baru lepas, baru start profit balik setelah bulan 9 2020. Maknanya kita kena hold selama 2 tahun baru kita dapat profit, yang mungkin kalau kita beli 100 lot ataupun 200 lot baru berapa ringgit je saja kita dapat. So sebab tu sebenarnya kalau anda nak buat pembelian, anda kena satu adalah pemilihan counter tu kena pandai. Okey, sebab tu TJ duk ajar benda paling basic adalah pemilihan counter. Tapi sebenarnya bab tu yang paling kritikal, paling crucial. Okey, bab pemilihan counter. Pemilihan counter tu mestilah uptrend, dan kemudiannya pemilihan counter tu mestilah ada volume. Okey, kalau anda buat pemilihan counter pun ada masalah, okey, buat pemilihan counter pun anda masih ragu-ragu ataupun tak ada langsung pilih counter, just tengok apa yang viral, yang tu yang nak beli, yang tu yang jadi masalah kat kita. Okey, so saya harap anda selepas ni kalau tengok counter tu naik tanpa henti, anda kena kaji dulu. Okey, sama ada dia memang naik tu, memang naik okey, naik yang normal, ataupun memang ada masalah. Okey, maknanya dia ada naik tanpa henti-henti, nanti dia jadi masalah tu datang dekat kita, bukan datang ke orang lain. Alright, so bila kita masuk tu baru start masalah tu bermula. Sebelum tu kita tak masuk, dia asyik naik ya. Bila kita masuk dia jadi masalah. Alright, so saya harap anda terhindar daripada benda macam ni. Sebabnya kita dah bagi warning dah awal. Kalau nak beli counter tu, beli counter yang ada retracement. Okay, counter tu yang nampak naik, buat new high. Okay, buat new high ataupun break resistance dan sebagainya. Alright, so kalau counter DNO ni dia dah break resistance dia yang lama ni. Ni resistance juga ni. Ni resistance, so dia dah break yang dulu punya, yang 3 tahun lepas. Ini bukan yang 3 tahun lepas ni. Ni yang 3 tahun lepas yang ni. RM1. Dia lepas belum? Dah lepas. So dia dah buat new high. So yang ni mungkin all time high selama 3 tahun. So dia dah buat new high, maknanya dia dah tunjukkan yang dia dah naik lah, dia dah uptrend. Okay, so itu adalah sedikit tips untuk anda. Sebabnya TJ sekarang ni dia dah start
start nak merajuk lah untuk nak share semua benda. So dia dah start mute tu. So anda kena aktifkan sikit, dan saya minta pertolongan anda untuk share lagi kepada grup-grup di luar sana untuk nak kenal lagi berkenaan dengan saham ni. Dan kita pun sebenarnya dah start propose dekat artis-artis untuk buat marketing untuk kita, iaitu promotekan grup-grup ni keluar, okey, keluar daripada circle kita, circle artis. Sebab artis pun banyak yang nak invest dalam saham. So kita akan share. Kita tak nak jadi macam dulu yang Fatih Latif mengamuk dulu, yang dia habis 20,000 semata-mata beli counter semua tag hanya daripada recommendation daripada kawan. So kita tak nak macam itulah. So kita nak dia belajar daripada awal dan dia recome back balik. Alright, so itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.